Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dan kasih sayang-Nya. Masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk kita hadir datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang pendek, yang ringkas, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik telah membawa ke semua kebaikan dunia dan akhirat. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah seseorang yang pada dirinya mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, maka dia akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Dia akan bawa orang belaka, bawa pergi. Kalau dalam bahasa Arab punya terjemahan di sini maksudnya membawa pergi. Akhlak yang baik membawa pergi kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya semua dia borong. Di dunia pun dia akan dapat banyak kelebihan, di akhirat pun dia akan boleh banyak kelebihan, lebih-lebih lagi. Dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain banyak yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan kelebihan akhlak yang terpuji ni, akhlak yang baik. Dan ulama mengatakan ada tersebut di dalam hadis yang lain, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji ini? Ringkasannya ada 4 perkara. Dalam satu riwayat disebut tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Ini disebut 3 perkara. Yang pertama, kamu menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Orang yang putuskan hubungan dengan kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, kita hubungkan kembali tali persaudaraan itu, tali silaturahim itu, walaupun benda itu pahit. Orang tak mahu kita, orang marah, tak suka dengan kita, macam mana kita nak hubungkan kembali tali persaudaraan tu? Dan orang yang tidak mahu
memberi kepada kita, kita beri pada dia. Dan orang yang buat zalim kepada kita, kita maafkannya. Orang yang buat jahat pada kita, kita buat baik pada dia. Ini kesimpulan daripada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Dan dia merangkumi dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan orang yang mempunyai akhlak yang baik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan kasih kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ibadallahi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dikasihi oleh Allah ialah yang paling baik di kalangan mereka akhlaknya. Orang yang mempunyai akhlak yang paling baik, maka dia menjadi orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sahaja Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan kasih pada dia. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dikasihi olehku di kalangan kamu, Nabi sebut pada para sahabat, dan orang yang paling dekat di kalangan kamu denganku, tempat duduknya di hari kiamat nanti ialah orang yang paling baik di kalangan kamu akhlaknya. Dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, seseorang itu di akhirat nanti menjadi orang yang paling dikasihi oleh Nabi. Bukan sahaja jadi orang yang paling dikasihi, bahkan dia juga akan duduk dekat dengan Nabi. Duduk dekat dengan Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ketua di dalam syurga yang berada di tingkatan yang paling atas. Dan syurga itu Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada orang yang baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlak, Nabi akan jadi ketua di dalam syurga dia. Dan kalau kita nak amal ibadah kita yang kita kerjakan setiap hari, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita salat fardu, salat sunat, buat bermacam-macam ibadah untuk pelihara segala amalan kita ini, untuk pelihara segala ganjaran daripada amalan kita ini. Caranya ialah dengan kita menjaga akhlak kita. Jaga akhlak. Yang pertama, kerana dengan akhlak ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis bahawa dia adalah amalan ataupun sesuatu yang paling berat timbangannya di akhirat nanti. Masa timbangan amal ni, akhlak yang baik ini dia mempunyai timbangan yang paling berat. Tetapi seseorang yang tidak menjaga akhlaknya,
mulutnya menyebabkan orang sakit, perbuatannya menyebabkan orang sakit, menyebabkan orang jadi tidak suka dengan dia, jadi marah dengan dia, disebabkan kelakuan dia yang tidak baik, akhlak dia yang tidak baik. Maka ini semua adalah asbab untuk menyebabkan seseorang itu di akhirat nanti akan jadi muflis. Muflis. Kehidupan di dunia dia walaupun dia buat ibadat banyak, tapi di akhirat nanti pahala-pahala dia itu terpaksa diserahkan kepada orang lain. Bankrupt, paksa beri. Sebab apa? Sebab tidak menjaga akhlak dia. Lidah dia tidak jaga, anggota badan dia tidak jaga, tindakan dia tidak jaga, menyebabkan ramai orang yang tersakiti disebabkan dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi tanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa dia orang yang muflis? Siapa orang muflis ni? Sahabat-sahabat jawab pada Nabi, orang yang muflis ni orang yang tidak ada duit dinar, tidak ada duit dirham, tak ada duit lah. Orang muflis. 3 kali Nabi tanya. Lepas tu Nabi SAW jawab, orang yang muflis ini ialah orang yang di akhirat nanti dia akan bawa banyak amalan, tapi dalam masa yang sama dia mencaci orang, dalam masa yang sama dia ambil hak orang tanpa ambil milik orang tanpa hak, dan dia buat begini. Nabi sebut dalam hadis, yakni dia berlaku zalim. Maka Nabi SAW kata, maka fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Orang ini akan diberikan pahala dia, orang itu akan diberikan pahala dia. Pahala yang dia bawa banyak tu akan dibahagi-bahagikan. Ni beri orang nak sikit, dibawa orang ni pula. Ramai tukar tutup ni. Sebab atas dunia ni dia tidak jaga akhlak ni, sehingga pahala habis pahala, tak ada dah. Nak bayar macam mana pula? Nabi kata bila pahala dia dah habis, dosa-dosa orang yang dia zalimi itu, dosa-dosa orang yang dia sakiti itu, dosa-dosa mereka akan dibahagikan pula kepada dia. Dia pula kena tanggung sehinggalah akhir dia akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada tidak menjaga akhlak. Jadi daripada hadis ini maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita bahawa siapa yang mempunyai akhlak yang mulia, maka semua kebaikan dia akan dapat. Semua kebaikan dia akan dapat. Tolong orang di atas dunia, dia berwajah ceria, gembirakan orang, mudahkan orang. Ini semua amalan-amalan yang bukan setakat akhirat sahaja dia boleh balasan. Dunia pun dia boleh balasan juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dan akhlak yang mulia insya-Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Dzul wajhaini la yakunu 'indallahi wajiha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai dua muka, ataupun bahasa kita talam dua muka, tidak akan ada apa-apa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan ada apa-apa kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan dia, tidak suka dengan dia sebab perbuatan dia. Dua muka ni macam mana? Kebiasaannya berlaku pada ada dua orang yang bergaduh. Contohnya, dia ni pergi kepada si A, dia berlaku macam dia sayang dengan si A ni. Dia ke si B, dia ikut pula si B ni. Dia tak kira baik ke buruk, ni masuk. Dan lebih teruk lagi, dia pergi kepada si A, dia cerita orang si B. Si B ni kata gini. Pergi pada B pula, dia kata A ambil ni. Dia laga-lagakan pula. Ini panggil talam dua muka, dzul wajhaini. Orang-orang yang seperti ini tidak akan ada apa-apa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pergi pada orang, dia akan ikut. Dia duduk dengan kumpulan ni, dia akan buat apa yang menyukakan orang ini. Dia pergi kat orang tu, dia akan buat apa yang menyukakan orang tu. Tak kiralah benda tu baik ke buruk. Nampak macam dia boleh masuk belaka, tapi keadaan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kalau dia itu tujuannya adalah untuk mendamaikan. Tujuan dia untuk mendamaikan. Dia pergi kepada si A, pergi kepada si B. Tujuannya supaya A dengan B ni boleh berdamai. Maka itu tak dipanggil dzul wajhain, orang yang mempunyai dua muka. Ini termasuk di dalam akhlak yang buruk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita. Dalam sebuah hadis lagi Nabi sebut, ini manusia yang paling jahat. Inna min syarrin nasi dzal wajhaini. Sesungguhnya di antara orang yang paling jahat ialah orang yang mempunyai dua muka. Dia datang kepada kumpulan ini dengan muka yang lain, datang kumpulan lain muka lain pula. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'sul hikmati makhafatullahi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketua kepada segala hikmah ataupun asas, tonggak kepada segala hikmah, hikmah kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, keluar daripada lidah dia percakapan-percakapan yang hikmah. Dia tonggaknya apa? Makhafatullahi, sifat takut pada Allah. Orang yang dalam diri dia ada sifat takut pada Allah, maka Allah Ta'ala akan keluarkan daripada lidah dia perkataan-perkataan yang hikmah, yang akan memberi kesan kepada hati-hati manusia. Dan kita lihat orang-orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata-kata dia yang memberi kesan kepada hati. Bila kita dengar tu jadi terkesan. Kadang-kadang
Orang-orang ini bukanlah orang-orang alim, tapi mereka ini adalah orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sentiasa muhasabah diri dia, tengok hati dia. Dan dengan kehidupan dunia pun dia bersifat zuhud, bersederhana. Hati dia, masa dia banyak dihabiskan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan perkataan-perkataan hikmah. Sebab dia adalah khauf. Seseorang yang dalam diri dia ada sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir daripada anggota badan dia ini amalan-amalan yang menyukakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah untuk taat perintah Allah. Sebab apa? Bila dalam hati ada rasa hebat, rasa besar, takut dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati dia ini akan fikir macam mana dia nak sempurnakan perintah Allah. Setiap tindak tanduk dia akan cek, dia akan periksa. Betul tak buat gini? Betul tak begini? Allah suka tak gini? Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pernah sekali bila dia balik rumah, khadim dia bagi dia minum susu. Bagi dia minum susu. Dia oleh kerana hari itu dia lapar sangat. Biasa dia tanya dulu, susu ni main mana? Dia akan tanya. Tapi ayah itu oleh kerana lapar sangat, maka dia tak dan tanya. Dia terus minum susu sampai habis. Bila dah habis, baru khadim dia ni, hamba ni tanya. Dia kata, biasa tuan tanya susu ni dapat makanan ni boleh daripada mana, tapi hari ni tak tanya. Hamba dia pula tanya ke dia. Dia kata, hari ni aku lapar sangat, tak ada tanya. Bagi tahu daripada mana dah boleh ni. Dia kata, susu ni saya boleh daripada satu orang. Masa sebelum saya memeluk Islam, saya ada buat jampi ke dia. Jadi hari ni dibayar upah tu, upah jampi. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, kamu ni nyaris-nyaris membunuh saya, membunuh aku. Kemudian dia terus nak keluarkan balik susu yang diminum tu. Nak keluarkan balik susu yang diminum. Dia minum air banyak-banyak, kemudian dia masukkan jari dia supaya keluar. Sampai sahabat-sahabat yang lain kata, warna sampai teruk sangat ni, benda masuk dah, tak apalah. Dia kata, mana boleh. Nabi kata daging yang tumbuh dengan makanan yang haram, maka nerakalah tempat yang paling layak untuk dia. Begitu sekali. Timbul tu sebab apa? Kenapa boleh buat gitu tu? Sebab takut. Sebab takut. Sekali isteri dia minta, dia kata,
saya nak masak special sikit. Sebelum ni pengalamannya, duit yang boleh daripada Baitul Mal ni, dia kata saya boleh simpan sikit-sikit. Simpan sikit-sikit. Maksudnya daripada keperluan harian yang kita guna tu, dia ada balance sikit. Jadi saya boleh simpan cukup sampai satu masa, bolehlah nak beli barang untuk buat makanan special. Isteri dia pun kumpul buat sampai satu masa dah cukup dah. Kemudian saya nak bakar ambil. Hari dia nak buat tu, saya nak bakar ambil semua duit-duit tu, dan bagi tahu nampaknya duit daripada Baitul Mal ni sebenarnya dah lebih untuk aku. Aku kena pulang semula. Dia ambil duit tu pulang semula ke Baitul Mal. Dan selepas daripada itu, dia minta daripada Baitul Mal supaya duit yang dia boleh bulan-bulan tu ikut kadar yang telah dipotong oleh isteri dia tu. Kalau isteri dia simpan balance tu, kalau lebih tu jangan bagi dah. Kalau kata sebulan 100, kita kata keperluan dia RM80 je, RM20 ada balance. Mulai bulan depan bagi RM80 je. Begitu sekali. Begitu sekali. Punca dia takut nak makan hak orang. Baitul Mal tu milik semua orang Islam, bukan milik dia saja. Dia dapat duit daripada Baitul Mal sebab dia menguruskan keperluan orang-orang Islam. Masalah orang Islam tak sempat dia nak berniaga, tak sempat dia nak pergi kerja, maka dia ada satu wang saraan daripada Baitul Mal. Baitul Mal ni duit orang Islam. Jadi nak ambil lebih itu takut termakan hak orang. Sifat ni datang kerana dalam hati tu ada perasaan takut. Perasaan takut. Masya-Allah. Maka daripada orang yang seperti inilah akan Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka hikmah. Dalam setiap pertuturan dia itu ada hikmah yang akan memberi kesan kepada orang-orang yang mendengar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'sud dini al-wara'u. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan agama adalah sifat wara'. Kekuatan agama dalam diri seseorang itu akan datang melalui sifat wara'. Apa dia sifat wara'? Sifat wara' ini adalah seseorang itu menahan diri dia daripada segala asbab untuk bermewah. Tahan diri dia daripada segala asbab untuk bermewah dalam perkara-perkara dunia. Bermakna dia berusaha untuk segala keperluan harian ini sekadar yang cukup sahaja, tak lebih. Tujuan dia untuk jaga agama. Tidak terfikir di dalam hati dia untuk ambil lebih, untuk usaha supaya dia boleh lebih. Ini dipanggil sifat wara'. Daripada sifat wara' inilah akan lahirnya sifat zuhud. Daripada sifat wara' ini dia akan lahirnya sifat zuhud. Sesiapa yang tidak ada wara', maka tidak akan ada zuhud. Tak akan lahir sifat zuhud daripada dia. Zuhud bukan bermakna tinggalkan dunia. Zuhud bermakna dia akan ambil dunia ini sekadar keperluan dia je. Ini akan mendatangkan kekuatan dalam agama seseorang itu.
Sebab apa? Sebab masa dia banyak digunakan untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sentiasa berwaspada supaya dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha bermati-matian contoh untuk sampai ke tahap lebih daripada keperluan, bila dijadikan matlamat dia untuk dapat lebih, nak cari lebih, maka orang yang seperti ini biasanya dia akan mudah terjerumus, dia akan mudah terjatuh, dia akan mudah terpesong. Kerana matlamat dia ni, matlamat dia supaya kehidupan dia jadi mewah, lebih daripada keperluan. Masa ada sikit, boleh nampak lagi buat ibadat. Contoh, bila usaha ni ada peluang, contohnya kadang-kadang Allah Ta'ala uji, Allah buka sikit pintu kelapangan tu, nak tengok. Sebelum ni dia rajin taat perintah Allah, dalam masa yang sama dia buat usaha, Allah uji sikit, buka pintu kelapangan, nak tengok dia ni boleh ke tak untuk teruskan ibadat dia, untuk teruskan ketaatan dia. Sebahagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masih kekal, walaupun dibuka pintu kelapangan tu, dia masih kekal dengan ibadat dia, masih kekal dengan amal dia. Tapi kebanyakannya, kebiasaannya, bila dibuka pintu kelapangan ini, maka sedikit hilang sedikit demi sedikit. Maka secara automatik agama yang ada dalam diri itu jadi lemah, akan jadi lemah. Amal ketaatan dia jadi lemah, keyakinan dalam hati dia jadi lemah, semua jadi lemah. Maka kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kekuatan agama dan akan jadi mantap dalam diri seseorang bila seseorang itu ada sifat wara'. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'sul 'aqli ba'da al-iman billahi ta'ala at-tawaddudu ila an-nasi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada akal yang sempurna selepas beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal yang sempurna, sebelum ni kita dah baca dah hadis. Seorang yang akan sampai ke tahap keimanan yang sempurna ni, dia melalui akal dia. Orang yang dikurniakan akal yang sempurna, maka dia akan dapat capai kesedaran tu. Jadi selepas beriman pada Allah Subhanahu wa taala, akal yang sempurna ni akan lahirkan sifat pada seseorang itu, sifat dipanggil at-tawaddudu ilan nas. Sifat dia ini akan berusaha supaya orang ni tidak susah, ataupun orang jadi suka dengan dia disebabkan akhlaknya. Walaupun musuh dia, musuh akan hormat pada dia, lawan dia akan hormat pada dia. Lawan depan kata tak suka, tapi di belakang disebabkan sifat dia yang mulia ni,
menyebabkan tak boleh dinafikan. Jumpa dengan orang dengan wajah yang ceria, walaupun dengan orang yang dia tak suka, dia tak zahirkan, buat baik dan sentiasa untuk membantu, bantu orang, walaupun orang yang menjadi musuh dia pun akan tolong. Dia tak tengok dah siapa dia, orang tu suka kat dia ke tak suka ke, susah dia tolong. Sebab apa? Sebab dia faham, ini hak saya, ini kewajipan saya. Dia tak tengok dah orang tu buat macam mana ke dia, apa semua, dia tak tengok dah. Dia tengok bila ada orang dalam keadaan memerlukan, maka saya bertanggungjawab. Sebagai satu orang Islam, kita kena tunaikan hak-hak orang Islam. Kita bukan tahu hak kita saja. Kalau sekarang ni orang tahu ni hak dia je, ini hak saya, ini hak saya. Hak orang lain tidak tahu, tidak ambil tahu, dan tak usaha untuk tunaikan hak orang pun. Sebagaimana kita ada hak, orang lain pun ada hak juga. Itu tanda akal seseorang itu sempurna. Tapi jangan pula kita pergi jumpa orang tengok jahat ni, akal tak sempurna ni, tak boleh kata gitu pula. Ini Nabi bagi tahu supaya kita ini berusaha untuk dapatkan sifat ni. Selepas beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya setiap orang ini dia perlu ada sifat supaya orang jadi mudah dengan kita ni. Bukan kita nak orang suka pada kita, tapi dengan sifat-sifat kita ini menyebabkan orang semua jadi senang. Senang cakap, nak buat susah ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat ni. Dan dengan sifat dia ni menyebabkan orang yang musuh, orang yang tak suka dengan dia, sampai satu tahap jadi kawan, jadi saing pula. Sebab apa? Sebab sifat dia tak kira, menyebabkan semua orang jadi senang. Ada orang salah faham dengan dia pun terpaksa akur dengan sifat-sifat kebaikan. InsyaAllah. Ini pun masuk bawah akhlak juga, bawah akhlak yang baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan qala khairan faghanima aw sakata fasalima. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang hamba yang mengucapkan sesuatu yang baik sehingga dia mendapat ganjaran, atau dia diam sehingga menyebabkan dia terselamat daripada musibah ataupun fitnah disebabkan percakapan yang tidak baik. Ini antara sifat orang yang beriman. Orang yang beriman ni bila dia nak cakap, dia cakap benda baik. Kalau tidak, dia akan diam. Nabi kata, barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik. Falyaqul khairan, maka hendaklah dia bercakap yang baik. Aw liyasmut, ataupun dia diam. Tak ada benda nak cakap, diam. Yang keluar daripada lidah dia hanyalah percakapan yang baik.
Percakapan yang baik ni apa dia? Nasihat, buatkan orang jadi gembira, zikir, baca Quran, ni semua masuk percakapan yang baik. Ajak orang buat baik, larang orang daripada buat jahat, beri nasihat. Ni semua masuk percakapan yang baik. Percakapan-percakapan yang seperti ini akan menyebabkan seseorang itu mendapat balasan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada percakapan yang baik, maka dia diam. Sebab dia diam itu, maka dia terselamat daripada sesuatu yang menyebabkan dia nanti akan menyesal di akhirat. Sifat manusia, dia mulut dia payah nak kontrol. Bila dia duduk, dia nak bercakap, dia tak boleh berhenti, payah nak berhenti. Dan bila bercakap, maka dia nak cakap banyak. Dia akan cakap macam-macam. Hak baik pun nak, hak tak baik pun nak. Cakap hak baik je kan, tak apa sedap. Dia kena campur juga, cerita benda tu sikit, masuk sini sikit, baru dia jadi rancak. Tidak tak habis modal. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh gitu. Kalau nak cakap yang baik. Masya-Allah. Ini pun masuk dalam kategori akhlak. Akhlak yang terpuji. Cakap yang baik. Yang keluar daripada lidah kita percakapan yang baik. Kalau tidak, kita diam. Dan ini juga di antara sifat-sifat tanda-tanda orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang sempurna iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan cakap yang baik. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan apa-apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.